Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana atas nikmatnya, atas inayahnya, atas iradat kehendak Allah Ta'ala. Maka pada malam ini Allah Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, diberikan kepada kita dua nikmat yang terbesar, iaitulah daripada nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian nikmat-nikmat yang lain yang mengiringi kita, antaranya nikmat sihat tubuh badan, alhamdulillah boleh bersemaya, boleh beramal ibadat kepada Allah Ta'ala. Juga diberikan kepada kita nikmat kesempatan masuk. Diramal daripada kalangan kita, ada masa tapi tak sampai juga di surau, tak sampai juga di masjid. Masa banyak. Tetapi tidak diberi taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala pilih kita semua daripada kalangan tuan-tuan yang hadir pada malam ini sebagai tanda Allah Ta'ala masih lagi sayangkan kita. Diberi peluang untuk kita terus berada dalam keadaan kita nak beriman kepada Allah, nak beribadat kepada Allah, nak buat segala hukukillah, hak-hak yang patut kita buat kepada Allah Ta'ala. Juga kita berada dalam majlis ilmu yang dikatakan oleh para ulama sebagai Rawdatun min Riyadhil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dijadikan sebagai salah satu daripada catatan pahala amalan kebajikan yang kita boleh bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi kuliah kita daripada kitab Fiqhus Shalah pada muka surat 65. Pada muka surat 65 di bawah tajuk ataupun fil maudhu' pada membicarakan tentang berkhatan atau bersunat. Tengok bawah tu nota kaki, footnote bawah sekali. Sebutan dalam bahasa Arabnya ialah khitan. Benda sama. Khitan ke, berkhatan ke, sunat ke, pak kita sebut jawi ke, supa. Benda yang sama, merujuk kepada perbuatan kita yang bersunat lah. Kaedah kita bila sebut sunat orang faham belaka. Dan alhamdulillah pada malam ini kita hadir, insya-Allah saya percaya tuan-tuan puan-puan semua sudah bersunat lah. Sebagai salah satu tanda menunjukkan bahawasanya kita sudah menepati kehendak syariat agama. Kenapa? Kerana berkhatan atau bersunat ini merupakan satu benda yang wajib berdasarkan kepada pendapat mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mazhab lain mungkin ada berbeza. Dia berbeza pada mazhab lain. Adapun pada mazhab Syafi'i, hukum dia jadi wajib sama ada lelaki mahupun perempuan. Ini adalah pendapat muktamad pada mazhab Syafi'i, bagaimana kan dikatakan oleh salah seorang daripada ulama muktabar dalam bahagian fiqh Syafi'iyah, iaitulah Imam Ramli, ada menyebut ada li dzikri wa unsa khitanun wa yajib. Maksudnya dan wajib berkhatan bagi lelaki dan perempuan. Ni Syekh Ramli sebut dalam kitab dia Nihayatul Muhtaj pada bab yang ke-8 muka surat 35. Maka kita sebagai salah seorang daripada yang memegang
ataupun menganut pada mazhab Syafi'i rahimahullahu taala, maka hukum pada kita sunat ni sama ada lelaki atau perempuan, hukum dia wajib. Dia. Sebab apa? Sebab berdasarkan kepada dalil-dalil yang Allah Taala sebut, bagaimanakah disyariatkan berkhatan ataupun bersunat ni? Iaitulah Allah Taala sebut firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Surah An-Nahl ayat 123. Allah Taala sebut, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, hendaklah engkau menurut agama Nabi Ibrahim yang berdiri teguh di atas jalan yang benar dan tiadalah ia dari orang-orang musyrik. Dia satu ketika Allah Taala buat turunkan kepada Nabi kita satu ayat daripada surah An-Nahl, kata Allah Taala, wahai Nabi Muhammad, mu ikut juga sebagaimana apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Maka orang-orang ataupun disebut oleh ahli tafsir, dia orang-orang yang dikatakan sebagai mufassirin, pakar Al-Quran, mentafsirkan ayat ini berdasarkan kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhtatana Ibrahim ba'da 80 sanah wa ikhtatana bil qudum. Hadis Nabi membawa kepada pemahaman yang diterima daripada Allah Taala berdasarkan ayat Quran tadi. Maka Nabi Muhammad ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi Ibrahim alaihi wassalam berkhatan selepas umur 80 tahun dengan menggunakan qadum, iaitulah daripada alat seperti kapuk kecil. Ini sejarah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim sunat pada umur 80 tahun. Kenapa? Kerana pada ketika itu bersunat ataupun berkhatan masih lagi belum disyariatkan. Kita faham bahawasanya para Nabi alaihi wassalatu wassalam, bila siapa syariat kepada Nabi tersebut, dia akan buat. Dia wahyu ataupun perintah turun kepada Nabi Ibrahim ketika dia berumur 80 tahun baru Tuhan suruh sunat. Dia kita kalau terang umur 80 tahun, dia suka ke doktor, dia suka ke misi lah dia ni. Tu zaman Nabi Ibrahim. Maka siapa tahap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disunatkan ataupun diwajibkan untuk kita buat ataupun berkhatan ketika mana kita sebelum pada balik. Dia kalau dia balik, setengah ulama sebut tak sah. Adakah tak sah dari segi perbuatan itu sah, tapi hal lebih muktamadnya sebelum daripada akhir balik. Dia kalau boleh kecil-kecil pun tak apalah, sunat. Bahkan disebut oleh ulama, cucu Nabi alaihi wassalatu wassalam, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, lepas pada beranak dia sunat lalu. Itu adalah antara tradisi orang Arab. Orang Arab dia megah bila beranak saja, maka sunat lalu dia. Sebab tu bila dia semaya, kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya, tiba-tiba naik Sayyidina Hasan Husain atas belakang Nabi, maka semaya Nabi tak batal. Sebab apa? Sebab tak jadi najis. Maknanya tempat kita tak boleh. Sebab kita budak-budak kecil kadang-kadang tak sunat lagi. Kalau dia sunat dah tak ada masalah, nak ukah kita duduk semaya pun tak apa, tak batal. Janji tak ada najis tubuh dia tu, kecuali pakai paper lah. Maknanya tiba-tiba pakai paper ada najis dalam paper, tu tak boleh sebab menanggung najis. Ada perkara dia sunat ada tak ada najis pada tubuh dia, maka boleh, tak batal semaya kita. Kita kena faham. Kita tu antara salah satu sebab yang menyatakan bahawa sunat tidak digalakkan bawa kanak-kanak tak sunat pergi semaya masjid sekali dengan kita. Bahkan ulama sebut, ada setengah ulama berpendapat bahawa sunat jadi putus sah. Sebab apa? Pasal dia masih lagi menanggung ajnas ataupun menanggung najis dengan sebab dia tak sunat. Dia kalau nak bawa masjid ke suaka, kalau boleh biar duduk belakang, jangan duduk memutuskan sah orang dewasa. Kita kena faham, masjid balasuh bukan tempat nak ajar budak semaya. Kita kena faham. Ni kadang-kadang buat apa duk lari ke budak-budak mari semaya. Budak-budak mari ni nak belajar semaya dak. Belajar semaya di rumah. Kalau nak mari juga biar faham hukum. Selagi tak sunat, maka dikira najis, dia boleh memutuskan saf orang dewasa. Kerana mari juga kena duduk belakang. Itu kaedah dia. Maknanya kaedah Nabi zaman Nabi ataupun di Mekah, bila mana dia beranak, dilahirkan terus dia bersunat, maka tak ada masalah. Nak semaya dengan orang tua sekali pun tak ada masalah. Maka ayatnya di sini
bahawasanya syariat kita Nabi Muhammad berbeza dengan Nabi Ibrahim. Cuma kedua-duanya adalah asbab satu kewajipan kepada kita. Bila dia syariat sunat maka kena buat. Tak boleh nak kata tak apa kita dia jenis kita jenis nakut tak boleh sunat. Tak ada hukum tak boleh. Bila sebut wajib maka kena sunat. Dia bermakna yang dikatakan sebagai satu sunnah juga. Kenapa? Kerana benda ni hak Nabi buat juga. Bukan setakat Nabi Ibrahim buat, Nabi kita Nabi Muhammad pun sunat. Bahkan diajar kepada kita dalam hadis Nabi SAW juga. Kata Nabi SAW, al-fitratu khamsun atau khamsun min al-fitrah, al-khitan wal istikhdad wa taqlimul adfar wa tasful ibti wa qussus syarib. Nabi sebut dalam hadis Nabi dan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, fitrah iaitulah sunnah ada 5 benda. Gapo dia? Yang pertama berkhitan, kita sunat. Sunat bukan setakat hukum ni wajib. Bila kita buat maka boleh pahala pada kita. Kenapa? Kita menuruti sunnah. Buat hak Nabi buat. Apa yang Nabi buat kita buat maka dikatakan sebagai sunnah. Buat sunnah maka boleh pahala. Dia begitu juga mencukur bulu ari-ari. Hak ni pun kena buat juga. Bahasa benda ni sebagai fitrah ataupun sunnah Nabi buat. Dia. Kemudian mencukur bulu ketiak, memotong kuku dan memendekkan misai. Ini 5 fitrah ataupun 5 sunnah yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis dia. Ayat di sini bahawasanya dalil menyebut kepada kita hukum ataupun yang dikatakan sebagai berkhitan ataupun bersunat berkhatan itu adalah hukum dia wajib. Baik, masuk dalam kitab. Pengertian dan hukumnya iaitu membuang kulu. Dia malam ni nyapu sikit. Apa? Nak ilmu dah. Tak suka lah ilmu. Kalau bab pekoh ni pelik-pelik kadang-kadang. Kalau masuk bab munakahah nikah kahwin pelik lagi. Sebab apa? Sebab kita kalau kita tak mengaji kita tak faham. Dia tak mengaji tak faham. Bila tak faham kadang-kadang buat amal tak sah. Kita dah anggap benda tu jadi suka-suka. Dia sedangkan perlu belajarlah biar faham. Dia takut-takut mengganggu ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Baik, pengertian dan hukumnya iaitu membuang kulit, iaitu gapo dia? Kulit yang menutupi hasyafah. Hasyafah ni bahasa Arab, bahasa Melayu sebut sebagai kepala zakar bagi lelaki. Sepotong keledar tu lah. Sepotong keledar tu disebut sebagai hasyafah. Kena buang kulit situ tu. Dan hujung kelentik bagi perempuan. Hak ni bagi an-nisa, bagi wanita. Hukum dia lagu mana? Adalah wajib bagi lelaki dan perempuan. Dia hak ni disebut oleh mazhab Syafi'i sebagai al-wajib al-khususiyah, wajib yang khusus yang dikhaskan kepada mazhab Syafi'i. Dan ada setengah ulama mengatakan hanya sunat sahaja bagi perempuan. Hak ni mungkin pada yang dikatakan sebagai ulama pada mazhab lain. Dia berbeza. Ada pun Syafi'i dia jadi wajib. Dia adalah dalil-dalil dia tu. Dia baik. Dan ada setengah ulama menyatakan hanya sunat sahaja bagi perempuan. Sedangkan tadi Nabi sebut jelas kepada kita. Bila sebut, di antaranya disebut ada dalam Syekh Imam Ramli yang sebut tadi daripada kitab Nihayah Al-Muhtaj. Salah seorang ulama muktabar sebut bahawa sunnya wajib berlaku. Lelaki ke perempuan ke. Dia maknanya kena turutlah. Kita bila sebut hukum jangan cari hak longgar. Kalau boleh kita berikhtiar. Kenapa benda ni kita tangguh sampai kita mati. Kita dah kata tak apa ada ulama gini-gini. Kita ambil hak cermat. Biar kita buat amal ibadat berasa yakin. Maknanya mazhab Syafi'i kata jadi wajib berlaku lelaki dan perempuan. Cuma hamba dipahamkan bahawa sebenarnya ada setengah tempat tu dia cocok. Ni bagi perempuan lah, lelaki tak ada. Lelaki dia kerak lah. Mungkin kaedah dulu dia guna bagai lain, pisah sebagainya. Lalu ni guna kaedah lain. Janji terpotong daripada menutupi hasyafah. Itu lelaki. Kalau perempuan cocok tak boleh. Dia kena buai juga sikit. Itu kaedah dia. Ulama sebut kalau cocok maka tak menguraikan daging, tidak dinamakan sebagai khitan. Maknanya kaedah dia lelaki ke perempuan ke hukum dia kalau mazhab Syafi'i jadi wajib sunat. Pas kalau muallah lah ke mana? Muallah ke India Muslim ke? Kalulah dia mazhab Syafi'i maka hukum taklifi atas dia jadi wajib juga. Cuma jangan ada paksaan pada dia.
Kita kena ingat Quran sebut la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagi agama. Hak ni kata ulama rahimahullahu taala nak buka peluang kepada bukit Islam, nak suruh masuk dalam Islam. Dia maka bila dia faham, dia buat sikit-sikit, mula-mula belajar semaya dulu. Dia kadang-kadang kita tengok, terutama hamba pernah berpengalaman duduk di Sabah Sarawak, kadang-kadang penuh tatu tubuh. Dia tatu penuh tubuh tapi pergi semaya. Dia tanya-tanya, rupanya dia baru masuk Islam. Baru tukar agama daripada agama asal kepada agama Islam, daripada agama Kristian kepada agama Islam. Maka kita yang menghukum ni tak boleh lah, oi penuh tatu tubuh tak sah dah memayat, tak boleh. Jangan gaduh menilai, tengok kepada kemampuan dia. Dia janji dia ada semangat nak berubah, nak pada Islam, nak semayat, buat hak wajib dulu, yang diutamakan sebagai rukun Islam tadi tu. Dia jangan kata mu tak sunat lagi, tak boleh, mu tak sah semaya, mu tak sah mu semaya. Sedangkan kahwin tu baru nak kenal Islam. Tapi kita kena faham, selagi mana dia tu tidak lagi berkhatan, maka dia tu masih lagi dianggap sebagai tidak mumayyiz, ataupun segala amal ibadah tak boleh kita tak depan dia. Dia mentaka dia masuk Islam, dia masuk baca sedap, maka kita sudah diterima. Sedangkan dia sunat pun tak lagi, tak boleh. Walaupun nama dia Islam, tapi dia masih lagi tidak memenuhi kewajipan sebagai orang Islam. Namun segala amal ibadat dia Allah Ta'ala terima dah, sebab dia duduk dalam Islam dah. Kita kena faham. Dia maknanya bagi orang mu'alaf ataupun India Muslim tidak ada paksaan, cuma kena berusaha untuk buat. Macam kalau ada tatu, berusaha untuk buat tatu, sekadar hak mampu, hak boleh. Begitu juga sunat. Bahasa mampu sunat. Kalau tak, mana dia tak boleh jadi pal, tak boleh jadi email sebagainya lah. Itu hukum dia, kena faham. Baik. Maknanya hukum dia lelaki, perempuan tak kira lah. Bila saja dia di Islam bermazhab Syafi'i, maka hukum dia wajib berkhatan ataupun bersunat. Baik, rahsia berkhatan. Rahsia ni apa dia? Maknanya hikmah dia. Di likulli syai'in hikmah. Allah Ta'ala buat apa-apa ada sebab berlaku. Segala sesuatu ada hikmah yang tersembunyi. Allah Ta'ala uji kita, ada sebab dia, ada hikmah dia. Allah Ta'ala wisnah kepada kita pun ada hikmah dia. Satu ketika berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat zaman Rasulullah ataupun zaman sahabat. Zaman sahabat merasa. Jadi zaman sahabat di satu ketika ada seorang tu dia duduk ataupun dia duduk kata ke kabu. Kabu kalau kita kat kumbel lah. Duduk kata ke kabu, dia tengok ke kabu tak air lah. Tengok ke kabu, apa faedah mu tu buat mu atas dunia? Nak makan tak boleh. Tak ada faedah lah buat. Dia duduk menganyi, duduk kata ke binatang yang Allah Ta'ala buat, dia kata tak ada faedah Tuhan buat. Baik Tuhan tak buat. Kono-kononya. Maka satu ketika dia demam. Bila dia demam, maka kata cari tok bomo, cari doktor mari berubat. Dia mari berubat. Tak siap bertahun-tahun. Ni ulama sebut. Maka satu ketika marilah salah seorang tu orang alim. Dia pesan suruh cari kabu. Mu cari kabu, boleh 3 ekor. Bakar tumbuh. Bubuh dalam air, maka dia baca surah Al-Fatihah pada air. Kemudian minta doa kepada Allah Ta'ala beri kesembuhan. Maka bila diwi kepada orang yang nganyi ke kabur tadi, maka alhamdulillah segar dia. Dia segar dia, sihat molek dia. Maka dia tanya, bisa kata, dia buat lagu mana? Buat lagu mana ni kata. Orang lain mari ramai doktor tak mau mari tak siam apa, tiba-tiba dia mau mari siam apa. Dia kata, nak tahu kau kita guna apa kita buat kan? Kita guna kabur ya kata. Kita guna kabur ya, kita bakar-bakar tu minta dengan Tuhan atas kesembuhan. Maka dengan berkat ataupun dengan asbab kabur tadi dia boleh sembuh daripada sakit dia. Aku ketika itu menyesal dia, Allah menyesal dia. Kenapa? Kerana dia mempersia-siakan benda yang Allah Ta'ala buat. Sebab itu dikatakan oleh ulama li kulli syai'in hikmah. Allah Ta'ala buat semuanya ada hikmah, ada sebab dia. Begitu juga dengan berkhatan ni, sunat ni, adakah saja-saja dak? Dia, bapa Tuhan tahu buat, bapa Tuhan tahu buat sikat lalu dia. Tuhan betul-betul hak sunat dak, ada sebab dia. Dia kita kena faham baik. Rahsia berkhatan yang pertama membersihkan kemaluan. Dia membersihkan kemaluan. Kenapa? Kerana kadang-kadang kulit ataupun kuluk tadi yang menutup hasyafah dia ada terselit. Hak ni kita tak kira lah sama ada kuluk ataupun hasyafah sekalipun, tempat-tempat lain sekalipun, bila mana selit, maka kadang-kadang dia tidak bersih. Sebab itu syarat mandi wajib kena meratakan air ke seluruh tubuh badan kita.
Ni kadang-kadang mandi wajib itu dua baik uji buku tak ada 2 minit. Dia niat pun tak ada habis. Kadang-kadang baru habis niat siap dah mandi wajib. Sepenuh kodok. Sebab apa? Sebab syarat dia ataupun rukun mandi wajib ada 2. Yang pertama niat. Yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Dia. Sebab itu berbeza dengan wuduk. Kita nak mandi wajib, kita terjun dalam sungai, sah kodok, sah. Dengan syarat air tu rata. Sebab apa? Sebab dalam rukun mandi wajib tidak ada yang dinamakan sebagai tertib. Itu berbeza dengan air semaya. Sebab itu pernah ada orang tanya, sah kalau kita ambil air semaya, kita terjun sungai, kita niat, tak sah. Sebab apa? Sebab kalau wuduk, ambil air semaya dia ada tertib dia. Start gapo, kemudian gapo, sapa gapo, lah kali gapo. Ada pemandi wajib dia tak ada tertib. Syaratnya kena niat, kemudian kena meratakan air seluruh tubuh. Kenapa? Kerana nak menyampaikan air itu payah tempat-tempat selit. Maka ulama daripada mazhab Syafi'i kata dia sunat diteran akan dia. Mandi wajib tu biar duk tinggung, biar sapa air kepada tempat-tempat celah-celah tu, barulah sah daripada mandi wajib kita tu. Begitu juga bagi orang yang tak berkhatan. Mungkin dia masuk Islam ke, dia ataupun dia tu masih lagi ada kulit ataupun kulit yang menutup hasyafah tu, maka kena sapa air juga tu. Bila sapa air maka jadi bersih lah. Maknanya rahsia berkhatan yang pertama jadi bersih kemaluan dia. Yang kedua menghindarkan penyakit kelamin. Hal ni juga dikatakan oleh ahli sains. Sebab tu kadang-kadang kalau kita kaji, mengikut kajian-kajian daripada setengah doktor luar mengatakan putih pun kadang-kadang ada hak sunat. Ada dia sunat juga. Nombor satu dia tengok kalau tengok pada orang sunat dia bersih, jadi tak ada tempat celah-celah, maknanya bersih. Siapa yang nak basuh pun mudah. Maka dia pun ambil pendekatan sunat ketek lah. Begitu juga boleh menyebabkan jadi jauh daripada penyakit kelamin. Kenapa? Mudah. Jadi ada kumen lah. Bila ada kulit ni, ada kuluk tadi, jadi mudah ada kumen-kumen yang duduk situ tu, maka boleh menyebabkan senang terkena penyakit kelamin. Maka bagi orang sunat tak ada tempat untuk jadi kupu lah dari segi kumen-kumen tadi tu. Yang ketiga memberi kepuasan ketika hubungan kelamin. Hak ni bagi orang ni kodoh, dia nak jimuk maka lebih selesa, lebih memberi kepuasan lah. Baik. Cara mencuci kuluk. Hak ni penerangan kepada kaedah dia bagi orang yang belum berkhatan. Apabila mahu mengerjakan semaya, hendaklah dibersihkan apa yang ada di bawah kuluknya. Dan apabila dia mandi wajib, hendaklah dia menyampaikan air ke bawah kuluknya. Tak kira lah sepamuk yang tadi lah. Benda-benda tempat-tempat selit, celah-celah pohon, dia berlaku lah, kena sapa air. Dia kiranya dia mati, kalaulah salah dia mati dan sukar dibuka kuluknya, maka wajib ditayamumkan dia kerana mengoyak kuluknya adalah dilarang. Ini dari segi hukum. Dan dikira dalam perbuatan menyakiti dan juga wajib dimandikan jenazahnya. Ayatnya kalau boleh sunatlah kita. Kenapa? Kita segi nak mandi jenazah pun mudah, nak merata air mandi wajib pun mudah. Tak memberi kesukaran lah pada orang-orang yang nak menguruskan kita nanti tu. Bukan setakat lelaki, bahkan juga perempuan kena ambil juga, cakna ambil berat lah benda ni. Supaya apa? Supaya kita sudah menepati apa yang disebut oleh syarak berdasarkan hukum-hukum fiqh mazhab Syafi'i rahimahullah. Baik, seterusnya bersugi. Dia berkhatan ni apa baca gitulah, reka-reka lah. Sebab apa yakin percaya semua kita ni berkhatan belakang dah dia insya-Allah. Baik, bersugi juga disebut sebagai as-siwak. Kaedah bahasa Arab sebut as-siwak maknanya bersugi. Bersugi ataupun bersiwak ini salah satu daripada benda hak Nabi suka, benda hak Nabi kasih. Bersuci gigi ataupun bersugi itu hukumnya sunat. Bagaimana hamba sebut sebelum ini, bila sebut hukum dia sunat, maka buat boleh pahala, tak buat tak boleh pahala lah. Cuma kata buat tu jadi sajalah, benda tidak payah mana. Buat kau malah kita tak siap buat benda-benda sunat. Rugilah. Di maknanya bersiwak ataupun bersuci gigi itu hukumnya sunat. Sabda Nabi SAW, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Nabi kata bersugi itu membersihkan mulut dan meredakan bagi Tuhan.
Ini hadis Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi kasih orang-orang yang bersugi. Sebab tu bila Nabi sebut di sini sebagai satu cara Nabi nak memberi galakan kepada kita untuk kita rajin bersugi. Dia supaya apa? Bukan setakat boleh pahala, menepati sunnah Nabi, bahkan dalam keadaan kita buat amal ibadat pun jadi senang. Tidak kadang-kadang kita semayang sah depan orang duduk sah ketiga, sah keempat bangun lagi. Tidak tempat kita, tempat lain lah. Bukan tempat kita. Nah, ayatnya bersugi. Maka kena bersugilah, cuci gigi. Dia. Bahkan Nabi sebut dari hadis lain, Nabi kata, "Lau an asyukku ala ummati aw ala nas la amartuhum bisiwak ma'a kulli salah." Nabi sebut, kalulah tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka bersiwak pada setiap kali nak sembahyang. Ini satu tuntutan, al-hasu ala as-siwaku qabla as-salah. Satu galakan daripada Nabi supaya kita nak rajin mencuci gigi kita sebelum pada sembahyang. Dia tak kira lah kalau lah ni kat dia ada buah gigi, ada ubat gigi. Dia sebagai satu cara nak menepati siwak. Dia kaedah dia dua. Kadang-kadang kita tanya lagu mana hukum, apa bezanya hukum orang gosok gigi dengan orang bersugi. Dia kadang-kadang kita kadang-kadang kita tengok orang tabligh biasanya dia bersugi, dia bersiwak menggunakan kayu sugi. Maka di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena faham dua perkara. Yang pertama, menepati sunnah Nabi yang membersihkan gigi ataupun bersiwak boleh pahala. Pahala sunnah boleh tu. Kita mencuci gigi boleh pahala sunnah. Maknanya tak kira lah kita guna gapo pun, guna buah gigi, guna ubat gigi, boleh pahala sunnah. Guna sabuknya, boleh pahala sunnah. Sebab Nabi buat, Nabi mencuci gigi. Dia guna kayu sugi, boleh mencuci gigi. Tapi bila mana kita guna kayu sugi, maka boleh dua pahala sunnah. Pahala sunnah membersihkan gigi, supaya Nabi buat, Nabi bersihkan gigi juga. Kemudian pahala sunnah yang kedua, menggunakan kayu sugi. Dua dalam satu. Kalau kita gosok dengan buah gigi, boleh so dalam satu. Walaupun setengah kata bersih guna beruh pada guna kayu sugi. Soal bersih tak bersih tu nombor dua. Ni dari segi pahala dia. Dia kadang-kadang kayu sugi tu tahu tak tukar tolong. Dia mungkin tak bersih lah kalau kita kira. Cuma dari segi pahala apa sebut di sini, dua pahala sunnah bila kita cuci gigi, guna kayu sugi, dua boleh. Kalau kita buh gigi, guna ubat gigi, maka boleh so pahala sunnah. Itu beza dia. Dia. Tapi ayatnya Nabi ni terlalu suka kepada orang bersiwak, bersugi. Bahkan dia kata kan, kalulah benda ni tak susah bagi umat, aku akan suruh buat semua. Nak semaya, gosok gigi ataupun bersihkan gigi. Bahkan disebut oleh, antaranya disebut oleh dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahawa dalam kitab disebut, wa qala Syafi'i fihi dalil ala anna siwak laysa biwajibin li'annahu law kana wajiban la amartuhum syaqqa 'alaihim bihi aw lam yashqu wa ila al-qawl ba'dihim wujubihi sara aktsaru ahli al-ilmi. Hak ni disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, mengatakan bahawasanya Imam Syafi'i sebut bersiwak hukum dia tak wajib. Dia gosok gigi, bersugi tak wajib tapi sunat. Sebab apa? Sebab Nabi kata kalau kenapa? Kerana solat tidak wajib. Kenapa? Bersugi sebelum solat tidak wajib. Kenapa? Hukumnya kerana Nabi itu tak suruh umat dia bersugi sama ada nyus ataupun tidak kalau jadi wajib. Kalau nak kata siwak tu ataupun bersugi tu jadi wajib, maka Nabi tak oyak kalau tak nyusah. Tak? Dia. Tapi ada hadis Nabi sebut, kalau tak nyusah, apakah suruh umat aku ni gosok gigi, bersugi belaka sebelum sembahyang. Mana satu pertimbangan Nabi tak siwi jadi hukum jadi wajib. Maka ramai ulama berpegang atas dasar tersebut, maka hukum dia jadi sunat. Dia. Maka hukum dia disebut sebagai sunat yang disukai oleh Nabi. Disebut sebagai fastahabbun. Sunat yang disukai oleh Nabi setiap kali nak semaya, sama ada semaya fardu ataupun semaya nawafil, semaya sunat. Tak kira lah. Janji maknanya bila nak semaya kita pun bersugi. Dia gosok gigi boleh pahala. Gosok gigi guna kayu sugi boleh 2 kali pahala sebelum semaya. Dia noyaknya hukum dia sini sunat. Sebab itu dalam kitab sebut disunatkan.
Bahkan juga disunatkan bersugi pada waktu kecuali selepas gelincir matahari hingga tenggelamnya bagi orang yang puasa. Ini berbeza hukum. Orang puasa dengan orang tak puasa berbeza hukum siwak dia, bersugi dia. Kalau orang puasa dikira gana? Dikira hukumnya bersugi pada waktu itu adalah makruh. Orang puasa dia lepas pada gelincir matahari. Bila gelincir matahari? Masuk zuhur gelincir matahari, masuk zuhur itu kaedah dia. Sebelum zuhur itulah gelincir matahari. Kalau kita belajar orang tua dulu, kita nak pergi mana-mana tak tahu taing dia ambil kayu seputung, pocok atas tanah. Taing bayar-bayar ni. Ukur bayar-bayar dengan benda dengan kayu tak ada. Kalau panjang pada bayar-bayar, kalau bayar-bayar panjang pada benda tu, maka masuk zuhur lah tu. Dia maknanya hukum dia bila mana melebihi ataupun gelincir matahari, maka masuk waktu zuhur. Dalam keadaan itu, bagi orang puasa makruh dia gosok gigi tu. Siapalah dia berbuka puasa. Zuhur. Sebab gelincir matahari maknanya zuhur. Imsak subuh tu lah. Zuhur. Ulama sebut zuhur. Ni yang dikatakan oleh ulama rahimahullahu taala kepada kita. Kenapa? Kerana hadis tadi sebut, ataunya Nabi sebut berdasarkan kepada hadis al-khulufu famis-shaim atyabu indallahi min rihil misk. Nabi sebut bau mulut orang berpuasa di sisi Allah Taala lebih harum daripada bau kasturi. Jadi mafhum daripada hadis tersebut bahawa makruh itu dikhusus selepas gelincir matahari. Kenapa? Kerana perubahan bau mulut itu biasanya berlaku pada waktu itu. Ni pagi ni tak bau mana lepas pada zuhur tu. Bau lah kasturi orang puasa tu. Nak tahu cuba duduk sebelah dia, kecek kat dia. Maknanya kaedah dia bila lepas pada waktu zuhur, maka mulut tu jadi bau. Maka hukum bagi orang yang berpuasa, hukum dia jadi makruh. Tetapi tidak pada pendapat mazhab Maliki dan Hanafi, tak ada masalah. Mazhab Maliki, Hanafi tak ada masalah, boleh. Nak gosok gigi, nak siwak, nak bersugi selepas pada waktu zuhur pun boleh. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i adalah hukum dia makruh. Itu adalah penerangan yang disebut pada kitab tu pada muka surat 66 bawah tu. Kenapa pendapat kepada Imam Maliki Hanafi sebut berdasarkan kepada hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solah wa fi riwayatin li Ahmad la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Bagaimana hadis yang kita sebut tadi, saya sebut tadi, sekiranya tidak memberatkan atas umatku, nescaya aku perintahkan kepada mereka bersuci pada setiap kali semaya. Dia pergi pada zahir hayat ataupun zahir hadis. Hadis tak sebut lepas zuhur, hadis tak sebut tak kira waktu puasa ke tak puasa. Dia pergi pada zahir. Tapi kita mazhab Syafi'i ada huraian dia pula berdasarkan kepada hadis yang sebut tadi, berubah bau mulut orang puasa selepas pada waktu zuhur tadi. Ini adalah hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang dinyatakan oleh para ulama kepada kita. Cuma kita kena faham kesimpulan pada malam ini, iaitulah bersugi itu hukum dia sunat. Buat boleh pahala, tak buat tak boleh pahala, rugilah. Kecuali bagi orang-orang yang berpuasa, berbeza hukum jadi makruh selepas pada waktu zuhur hingga pada waktu berbuka puasa. Itulah. Ada ke mana? Dia kaedah sugi, dia tidak semata-mata gigi. Kita kena faham siwak-siwak tak semestinya gigi. Sebab matlam ataupun yang dikatakan sebagai kaifiat bersiwak itulah kita bersih mulut. Tak kira lah gigi ke lidah ke. Cumanya goliknya bila guna kayu sugi, tak ada rasa orang harga-harga si saja. Berdehem habis berdarah dah. Dia menelah lah gosi tu. Cumanya disebut sebagai siwak ataupun sebagai bersugi itulah kita bersih mulut kita. Cumanya mulut kat golik kat gigi lah. Tapi bagi orang tak ada gigi tak ada masalah. Dia komo apa tu sudah kira bersiwak. Hal lebih lagi dia gahar. Tapi jangan gahar kuat lah, berdarah tu jadi kau penyakit sakit pula lah. Tak ada gigi dia. Naknya nak ambil kepada pahala sunnah, kita bersih daripada mulut kita. Dia tak kira lah guna sugi kau, guna buah gigi kau. Gahar mana ada lah, dia tak ada gigi nak mana. Maknanya ambil pahala, kita nak pahala sunat, kita buat lah.
untuk kita sebagai mencapai matlamat orang bersugi, iaitu nak membersihkan mulut daripada segala bau-bauan. Kena faham gitu. Baik, masalah itulah kuliah kita pada malam ini. Bersugi lebih diutamakan pada waktu-waktu berikut. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung kuliah kita pada masa akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.